Hai, okey, selamat sejahtera. Saya Cikgu Hui. Okey, hari ini saya nak mengulas topik 5.1 sifat fizik air. Okey, sekarang saya akan share screen. Ini lebaran kerja yang saya buat. Okey, topik ini dipetik dari Sains Tingkatan 2 KSSM Syllabus Bab 5 Air dan Larutan. Untuk video ini saya cuma mengulas topik 5.1 sifat fizik air. Okey, yang pertama kita tengok, nampak tak? Dia ada gambar bumi. Okey, air penting tak? Penting. Okey, lebih 70% permukaan bumi diliputi oleh air. Jadi tanpa air, semua hidupan, termasuk kita, termasuk semua haiwan-haiwan tumbuhan tidak dapat hidup. Okey, yang pertama kita tengok ciri-ciri air. Okey, saya akan cakap pasal takat didih dengan takat beku untuk air dulu. Apa maksud takat didih? Takat didih ialah suhu di mana satu bahan ubah dari cecair kepada gas. Okey, untuk air. Takat didih air ialah takat suhu apabila air dipanaskan untuk menjadi steam 100 degree Celsius. Takat beku, apa maksud takat beku? Suhu di mana satu bahan ubah dari cecair pergi pepejal. Cecair kepada pepejal. Untuk takat beku air, maksudnya suhu apabila air tukar menjadi ais batu. 0 degree Celsius. Okey, dua dah settle. 3, warna. Air ada warna tak? Tak ada warna. Warna untuk air tidak berwarna. Ketumpatan air 1 gram per cm kuasa 3. Untuk ketumpatan, atau video ini saya tak akan terang. Kalau nak tahu apa maksud ketumpatan, pergi form 1. Okey, bab 1. Tegangan permukaan dan daya lekatan. Okey, sini saya nak terang sikit. Untuk air ialah tinggi dan tinggi ya. Air mempunyai tegangan permukaan yang tinggi. Apa maksud tegangan permukaan? Daya lekitan antara molekul air di permukaan. Maksudnya surface air ya. Dan permukaan air, okey, daya lekitan antara molekul yang sama adalah kuat. Sebab itulah, nampak tak ayat-ayat serangga, dia boleh terapung di permukaan air sebab air mempunyai tegangan permukaan yang tinggi. Dalam English panggil surface tension. Okey, sekarang kita tengok daya lekatan. Apa maksud daya lekatan? Daya tarikan antara molekul yang berbeza. Tadi ialah molekul yang sama untuk daya lekitan. Molekul air dengan air di permukaan. Sekarang tengok molekul yang berbeza. Ini molekul air. Ini dinding sel. Jadi, daya lekatan antara air dan dinding sel xilem adalah sangat tinggi. Tengok, air mempunyai daya lekatan yang tinggi. Ini memboleh air dibawa dari akar ke daun melalui sini, dinding xilem. Fenomena ini dikenali sebagai tindakan kapilari. Sebab itulah dia boleh against gravity. Air boleh diserap dari akar pergi atas ke daun. Ini sebab air mempunyai daya lekatan yang sangat tinggi. Okey, ciri-ciri air sudah. Sekarang kita tengok 3 keadaan air. Ini ialah ulang kajian untuk bab 5 tingkatan 1. 3 keadaan air iaitu pepejal, cecair dan gas. Ini sangat penting. Kita kena tahu nama proses apabila satu keadaan air tukar ke satu keadaan. Contoh, pepejal pergi cecair. Kita panggil peleburan. Cecair pergi pepejal, kita kata pembekuan. Kita fikirlah ini air ais batu. Air membeku menjadi ais batu. Jadi air, tengok pergi wap ataupun steam. Apa proses cecair pergi ke gas? Dua nama. Either penyejatan ataupun kita panggil pendidihan. Apa beza antara penyejatan dan pendidihan? Okey, kita cakap pendidihan dulu. Apabila kita masak air sampai suhu 100 degree Celsius, air akan tukar menjadi steam. Ini kita panggil pendidihan. Dia cuma berlaku pada suhu 100 degree Celsius. Penyejatan, apa maksud? Penyejatan maksudnya, okey, contoh sini ada air. Saya tuangkan air, okey, ke permukaan contoh meja. Selepas 1-2 jam atau 2 jam, air itu akan jadi kering. Kenapa? Sebab air dah sejat. Okey, jadi penyejatan dia boleh berlaku pada mana-mana suhu, tapi dia hanya berlaku pada permukaan sahaja. Ini penyejatan. Okey, cecair pergi ke gas. Okey, gas pergi balik cecair. Nama proses tu dia panggil
kondensasi. Dan sini pepejal, kadang-kadang pepejal dia akan terus pergi ke gas, contoh dry ice, liquid nitrogen. Okey. Proses ini dia panggil pemejawapan. Sama juga kalau gas pergi ke pepejal, nama proses ialah pemejawapan. Okey, 3 keadaan air dah. Okey, sekarang kita tengok komposisi air. Komposisi air maksudnya air dia diperbuat daripada apa? Okey, ingat senang saja. Tidak tahu air dalam nama saintifik kita panggil H2O. Apa maksud H2O? H tu hidrogen. O tu oksigen. Jadi kita kata air merupakan suatu sebatian yang terdiri daripada oksigen dan hidrogen yang bergabung secara kimia. Kita boleh tentu, okey, kalau kita kata air itu H2O. Okey, kenapa saintis tahu? Kenapa saintis tahu air terdiri daripada oksigen dan hidrogen? Mestikan dia buat satu eksperimen. Jadi apa eksperimen yang dia buat? Elektrolisis. Jadi kita boleh tentukan komposisi unsur di dalam molekul air dengan menjalankan elektrolisis. Okey, macam mana kita jalankan elektrolisis? Okey, sini kita kena sambung dengan 1 liter elektrik yang lengkap. Okey, sini air kita letak air suling. Tambah dengan beberapa titik asid sulfurik. Okey. Selepas itu kita tunggu. Dia akan menghasilkan satu ruang P dan ruang Q, satu gas. Nah, kita tak tahu apa gas ini. Jadi apa yang kita boleh buat ialah, okey, silinder penyukat P diuji dengan kayu uji berbara. Okey, apa yang awak observe atau memerhati? Api akan menyala. Kalau api akan menyala, kita boleh buktikan bahawa gas P ialah oksigen. Dah tahulah. Maksudnya sini P, sini gas tu ialah oksigen. Ini air. Okey, Q diuji dengan kayu uji menyala. Apa yang awak memerhati? Api dia akan terpadam dan menghasilkan satu bunyi pop. Pop macam tu. Jadi inference. Kita boleh buat kesimpulan bahawa gas dekat sini Q ialah hidrogen. Dan kita tengok bandingkan isi padu untuk gas Q dengan gas P. Okey, gas Q lebih, gas P sedikit. Dengan nisbah tu oksigen dengan hidrogen dengan oksigen ialah 2:1. Jadi kita boleh kata simbol kimia air ialah H2O sebab hidrogen ada 2, oksigen ada 1. Inilah H2O. Okey, seterusnya kita tengok kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didih air. Maksudnya apabila kita campurkan benda asing seperti garam atau gula dalam air. Of course lah dia akan menjejaskan takat lebur dan takat didih air. Macam mana? Saya telah buat eksperimen. Ini takat didih dan takat lebur untuk air ialah 100 dengan 0 degree Celsius. Apabila saya tambahkan air dengan garam, 100 dia akan tambah jadi 104 baru dia mendidih. Untuk takat lebur maksudnya apabila ais tu dia akan melebur menjadi air. Daripada 0 degree Celsius, ini negatif 4 degree Celsius. Jadi kita boleh membuat kesimpulan bahawa garam dia boleh meninggikan takat didih air ataupun menurunkan takat didih takat lebur ais. Takat lebur ais. Okey. Penyejatan air. Okey, penyejatan tadi dah katalah ialah proses berlaku di permukaan air yang menukarkan air menjadi wap air ataupun steam. Okey, melainkan proses pendidihan, proses ini boleh berlaku pada sebarang suhu, mana-mana suhu. Okey, jadi kita kena kaji apakah faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. 4 faktor ini kena ingat selalu akan keluar dalam peperiksaan. Yang pertama, kelembapan udara. Inilah sama juga kelembapan udara, suhu persekitaran, luas permukaan air yang terdedah dan akhirnya pergerakan udara. Okey. Kelembapan udara. Udara kering tu dia akan mengandungi wap air yang sedikit. Oleh itu, udara kering dapat menampung lebih banyak molekul air yang terlepas dari permukaan air. Jadi, ingat, udara kering, kadar penyejatan air meningkat. Maksudnya kalau kamu nak jemur baju, jemurlah
pada waktu siang apabila udara lebih kering. Jangan jemur semasa hujan, musim hujan. Sebab ini akan melambatkan proses penyejatan air. Suhu persekitaran. Okey, kalau suhu tu tinggi, ingatlah suhu tinggi, dia ada tenaga. Okey, molekul ada energi, tenaga. Kalau ada lebih tenaga, dia nak bergerak dengan pantas dan bebaskan diri dan terlepas ke udara. Jadi suhu tinggi, kadar penyejatan air meningkat. Okey, yang ketiga, luas permukaan. Biasanya kalau nak jemur baju, awak nak lipat ataupun awak nak buka sampai dia terdedah ke yang permukaan yang lebih luas. Of course kan, jangan lipat. Awak kena buka besar-besar. Kenapa? Permukaan air yang terdedah lebih luas membolehkan lebih banyak molekul terlepas ke udara. Jadi luas permukaan, kadar penyejatan air meningkat. Akhirnya pergerakan udara. Kadang-kadang kan kalau kita basah, baju kita basah, nah kita nak pergi kerja lah, tak sempat lah nak menjemur baju, apa yang kita boleh buat? Tiupkan dengan angin. Bagi angin, tiupkan dengan kuat. Kenapa? Sebab kalau pergerakan udara yang kuat, angin kuat, dia akan membawa wap air di dalam udara ke tempat lain. Tiupan angin yang kuat menyebabkan udara di atas permukaan air menjadi kering. Jadi angin kuat, kadar penyejatan air meningkat. Betul benar? Jadi untuk meningkatkan penyejatan air, kita kena udara kering. Suhu tinggi. Okey, suhu tinggi, permukaan yang luas dan pergerakan udara atau angin yang cepat ataupun kuat. Okey, itu sahaja untuk topik 5.1 sifat fizik air. Okey, terima kasih. Untuk topik yang seterusnya 5.2 dan 5.3 saya akan buat satu video lagi untuk mengulas. Terima kasih.